Rendah sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, hari ini dengan rahmat, dengan taufik, hidayah, kasih sayang Allah, kita bersama pagi ini dalam majlis ilmu tadabbur surah Al-Infitar. Okey, kita masuk kepada peringgan yang terakhir dalam surah Al-Infitar, iaitu pada ayat 17. Pada ayat 17. Okey. Inilah peringgan terakhir dalam surah Al-Infitar. Okay, minggu lepas kita dah tahu, okay, ada dua golongan di hari kiamat nanti, itu Al-Abrar dan Al-Fujjar. Kedua-duanya berlawanan. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan okay, kita termasuk dalam golongan Al-Abrar. Orang yang tenggelam dalam kenikmatan bukan saja di akhirat nanti, malah di dunia lagi sudah di dalam kenikmatan Allah. Allahu Akbar. Okey, hari ini kita akan masuk pada peringgan yang terakhir, iaitu bermula ayat 17. Okey, iaitu Allah SWT mengajar kita supaya jangan bergantung kepada syafaat orang. Jangan bergantung kepada syafaat orang. Beriman dan beramallah untuk diri sendiri. Okey, beriman dan beramallah untuk diri sendiri. Okay, so kita jangan mengharap sama sekali, berharap pada orang lain, pada syafaat orang lain, ataupun bila kita dah pergi nanti dari dunia ni, anak-anak kita, yes, kita boleh mengharap, tapi jangan bergantung pada tu je harapannya. Tapi tetap kita kena beriman dan beramal dan berbekallah untuk diri sendiri. Kita. Okey. Allahu Akbar. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma adraka ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Yang bermaksud ayat 17, wa dan ma, apakah? Panjang tu. Ma, kan? Apakah? Bentuk soalan Ayat ini berbentuk soalan. Bila Allah tanya panjang tu sebenarnya sama ada Allah nak mencela, Allah nak perli, ataupun Allah macam tak faham ke? Okey. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu? Maknanya nak beritahu dahsyat ke tidak? Betapa dahsyatnya hari Yaumuddin, hari pembalasan. Hari pembalasan. Okey. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Kalau kita perhatikan ayat 17 dengan 18 diulang 2 kali. Diulang 2 kali. Ayat ini Allah ulang 2 kali. Menurut ulama tafsir, yang 17 tu adalah untuk Al-Abrar. Maksudnya orang yang beramal, berbuat kebajikan. Dan ayat 18 itu adalah untuk Al-Fujjar.
golongan al-fujar. Itu satu. Dan ulama tafsir juga mengatakan bila sesuatu ayat Al-Quran itu diulang, bermaksud ialah untuk lita'zim, okey, lita'zim dan litafkhim. Maknanya Allah nak menunjuk betapa seriusnya soalan ni, betapa besarnya penekanan. Allah nak betul-betul kita beri perhatian yang bersungguh-sungguh tentang hari pembalasan. Okey, sebab apa? Inilah benda yang kita lalai. Inilah benda yang kita lalai. Allahu Akbar. Yang kita, makhluk Allah ini yang telah Allah ciptakan dengan penuh sempurna, seimbang, majoriti kita adalah sempurna, tak cacat, boleh bergerak, boleh berfikir, boleh bekerja. Okey? Tetapi lupa tentang hari, kan, yukadzibu biddin, mendustakan hari kiamat. Allahu Akbar. Okey? Sebab itulah soalan ini diulang 2 kali. Dan sepertinya tak patut sangat kita ni boleh lalai, boleh lupa tentang hari kiamat. Okey, sebab itulah Allah ulang 2 kali. Okey. Dan ulama juga mengatakan bila ada perkataan adrak. Okey, wa ma adraka. Dekat ayat 18 pun ada summama adraka. Adrak itu ialah pengetahuan yang hanya Allah sahaja yang boleh bagi tahu kita. Pengetahuan yang hanya Allah sahaja yang boleh bagi tahu kita, dan dia terkait dengan ayat 19 nanti, iaitu Allah menjawab sungguh di hari kiamat nanti segala urusan hanya kepada Allah. Maknanya keputusan nak menentukan engkau ni mendapat nikmat atau engkau ni disiksa itu, siapa yang buat keputusan? Allah sahaja. Walau kau raja di dunia, tetapi di akhirat nanti engkau sudah tidak lagi memiliki apa-apa. Hatta kita punya tangan sendiri, kaki sendiri, kulit sendiri pun tak akan membela kita. Sebab dekat dunia ni, yes, kita selalu lupa mata ni pinjaman, telinga ni pinjaman, kaki ni pinjaman. Okay, kita buat sesuatu yang tak sepatutnya, padahal bukan tangan kita. So hari akhirat nanti, tangan, mata, telinga semua kembali kepada pemiliknya yang hakiki, iaitu Allah. Maka mereka tak akan lagi bersaksi atas kita atau ikut arahan kita, tetapi hanya satu sahaja Maharaja berkuasa pada hari kiamat, iaitu Allah. Dan semua keputusan adalah di tangan Allah. Okey, kekuasaan hak milik mutlak Allah. So 17, 18, 19 ini terkait, iaitu bila Allah kata, apakah jalannya, macam mana kau nak tahu? Kan Allah tanya tu, apa jalan engkau boleh tahu dahsyatnya hari kiamat tu? Bila ulama mengatakan ialah kalimah adraka. Okey, adrak. Okey. Pengetahuan. Okey, macam mana kamu nak tahu? Kamu hanya boleh tahu hanya melalui Allah. Maksudnya melalui Al-Quran dan melalui sunnah. Sebab apa yang Nabi katakan itu ialah wahyu. Okey. So sumber hari kiamat, bagaimana hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat itu hanya kita boleh dapatkan daripada Allah. Dari Al-Quran dan Sunnah. Itu saja 2 sumbernya. Okay. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Okay. 17 untuk siapa? Al-Abrar. Okay. Sebab mereka telah beriman, beramal soleh, orang yang takwa. Kita dah huraikan minggu lepas kan. Maka mereka itu tersenyum. Tersenyum sebab dah nampak dah balasannya, itu bakal ahli syurga. Sebab kita tahu kan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Untuk ayat 18 adalah untuk golongan al-fujar, fa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Okey, walau sebesar zarah semuanya akan ditimbang, dihisap. Okey. Kita tahu orang al-abrar ni apa perangai orang abrar? Dia memberi sesuatu yang dia cinta, bukan sesuatu yang dia tak nak. Okey, itulah anak yatim, orang miskin, tawanan perang. Itu surah apa tu? Surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Mereka tak sombong, mereka tak dengki. Okey, Allahu Akbar. So ayat 17, ayat 18, highlight dekat adra tu. Okay, hanyalah sumber untuk tahu hari pembalasan adalah hanya melalui wahyu Allah. Sebab akal kita tak tercapai tentang perkara-perkara ghaib.
perkara gaib. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, okey. Masa saya belajar dekat Karangcraft, saya ingat dia. Antara perkara pertama setelah saya bersalin umur 42, anak saya yang kecil umur 6 bulan, pertama kali saya ke Karangcraft, okey, attend kelas tadabbur Ustaz Fazrul. Heret anak 4 orang. Saya tak ada kereta masa tu, saya naik bas awam dari Bahau. Kemudian naik komuter ke Shah Alam. Ada seorang kawan saya tumpangkan saya bermalam di sana. 3 hari saya belajar tadabbur. Okay, kita tengok sekejap. Al-Baqarah secara ayat 1 sampai 5 ni, dia punya simbol adalah GUA. Saya pernah sebut kat kelas Fatihah. Kalau ingatlah. Okey. Apakah yang mesej utama dalam Al-Baqarah 1 sampai 5 ialah G ghaib, U unzila, A ialah akhirat. Okey. Saya kecilkan sikit. Sekejap. Okey. Al-Baqarah 1 sampai 5. Okey. G ialah ghaib. Ni berkaitan dengan keimanan surah Al-Baqarah. Okey. Ghaib tu dekat mana? Ayat 3. Okey. Okey. Bil ghaib. Ni G. Senang nak ingat. U unzila. Unzila. Kita kena beriman pada hari perkara-perkara ghaib, dan perkara ghaib yang paling utama ialah Allah. Nombor 1 rukun iman. Rukun iman semuanya ghaib kecuali Quran depan mata kita tu. Okey. Allahu Akbar. Ghaib yang paling utama ialah beriman pada Allah. U ialah unzila, okey, iaitu kitab-kitab. Dan A ialah akhirat. A. Kalau Fatihah, tapi ingat Ais. A ialah Fatihah tentang apa? Tentang Allah. Ada pen tak? I ialah tak boleh, ni kena pakai dekat. I ialah iyyaka na'budu. Tak, ni bukan apa? Apa je nama apps dia tu? Ni Telegram. Sini. Dah screenshot dah ni. Ibadah sama dengan okey, syariat ataupun sirat. Ni ingat tak? Ya, buruknya. Subhanallah. Sirat ataupun syariat yang dua-dua boleh. Jalan hidup. Kita ada 3 pilihan kan? An'amta alaihim, al-maghdub dengan waladhdallin. Itu ringkasan untuk Fatihah. Okey, untuk Al-Baqarah 1 sampai 5 ingat gua. G ghaib, U unzila, kitab, A dan akhirat. Okey, ni selingan. Okey. Balik semula pada surah kita tadi. Okey. Okey. Summa ma adraka yaumuddin. Okey. So, akal kita tak tercapai perkara-perkara gaib. Okey, sebab itu sumber hanyalah Al-Quran dan Sunnah, iaitu wahyu. Wahyu, kita tahu An-Najm, dalil bagi mengatakan bahawa setiap kata-kata yang keluar daripada mulut Rasulullah adalah wahyu, bukan ikut hawa nafsu macam kita. Okey. Allahu Akbar. Ayat 18. Summa ma adraka ma yaumuddin. Allah ulang sekali lagi kerana nak beritahu betapa besarnya tentang hari pembalasan. Betapa seriusnya Allah, okey, tentang hari kiamat yang kita selalu lupakan. Okey. Apabila diulang lagi adalah untuk lebih menakutkan. Okey. Dan hari ini tak ada negara yang tak ada undang-undang. Betul? Okey. Dan kalau buat salah akan dihukum. So, Al-Quran kita tahu juga adalah az-zikru, iaitu pemberi peringatan. Tazkirah, pemberi peringatan.
Al-Quran membawa berita tentang ancaman. Al-Quran juga membawa berita tentang berita bahagia untuk orang yang bertakwa. Berita ancaman untuk orang yang engkar perintah Allah. Okay. So, Allah, kalau ayat 17-18 ni, Allah tengah beri peringatan. Betapa besarnya tentang hari kiamat yang selalu manusia lupakan. Okay. Sentiasa manusia lupakan, lalai, leka. Okay. Allah Akbar. Istilah Arabnya kalau dua kali diulang tu namanya li ta'zim, li tafkhim. Tafkhim, ingat tak? Huruf-huruf tafkhim, huruf-huruf yang dibaca tebal. Okay? So, li ta'zim untuk Allah nak beritahu betapa agungnya, betapa besarnya hari kiamat, dan untuk menekankan. Okay? Macam kita lah. Kau tahu aku siapa? Kau tahu aku siapa? Macam tu lah. Soalan tu diulang dua kali sebab kita serius lah. Kita serius, benda tu kita ulang-ulang. Betul? Okay, especially tengah marah kan? Especially bila tengah marah, lagi kita ulang. Dah berapa kali dah mak cakap kan? Dah berapa kali? Duk kali. Selalunya kita akan ulang-ulang. Okay, cakap berulang tu selalunya bila tengah marah. Okay, sebab tu kita kalau tengok ayat yang ada walaqad, ada innama, okay, kena beri perhatian sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab bila, macam kita lah, kalau tengok mak marah, kalau mak serius, okay, memang confirm kita ada buat salah lah. Kau takkan mak kita marah macam tu sekali kan? Okay, so maknanya Allah nak kita sangat-sangat beri perhatian dan jangan main-main dengan peringatan Allah. Kita tengah serius, orang buat gelak. Geram tak? Aku tengah serius, kau pula. Kan? Okay, so maknanya jangan main-main dengan peringatan Allah sebab Allah dah beritahu berulang-ulang kali daripada surah An-Naba, surah An-Nazi'at, At-Takwir. Sekarang kita masuk Al-Infitar. Semuanya dimulakan dengan fenomena hari kiamat. Maknanya Allah nak beritahu kita betapa benarnya akan berlaku hari kiamat itu. Benar-benar akan berlaku, Allah kata. Okay? Tapi kita tetap juga leka, tetap juga lalai. Okay? So, kalau dah berkali-kali, maka kena beri perhatian. Kalau masih degil lagi, maknanya apa? Kau tunggu. Okay? Kita kadang mak-mak suruh cakap apa? Dah lama dah mak kumpul lemak kau, kan? Badan kau memang minta, kan? Contoh. Okay? So, tak ada istilah sepatutnya kita kata kita tak tahu. Tak ada istilah patutnya kita yang Allah ciptakan sempurna akal fikiran ni, kita boleh claim kata tak tahu sebab sudah berkali-kali melalui Al-Quran, melalui Rasulullah, melalui sahabat, melalui kitab. Kalau zaman sekarang ni melalui banyak channel. Lagi pula hari tu waktu kita dalam PKP tu tak boleh buat apa. Sepatutnya itulah masa untuk kita betul-betul manfaatkan masa itu untuk faham wahyu Allah. So, peringatan sekali lagi, setelah kita nanti dibangkitkan. Dan surah Al-Fitar ayat 4 kan, apabila kubur-kubur dibongkar. Apabila kubur-kubur dibongkar, kita semua dikeluarkan. Kita pergi ke mana? Kita dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah dah dibahagikan Al-Abrar dengan Al-Fujjar. Setelah mereka Al-Fujar itu masuk dalam api neraka, syaitan akan berdiri di mimbarnya dalam neraka dan dia akan berkhutbah. Syaitan akan berkhutbah. Surah Ibrahim ayat 22. Surah Ibrahim ayat 22. Kita tengok daripada ayat 21. Tengok daripada ayat 21. Allah berfirman yang bermaksud, Surah Ibrahim ayat 21.
dan mereka sekalian tetap akan berhimpun menghadap Allah untuk dihisap pada hari kiamat. Kemudian orang-orang yang lemah yang menjadi pengikut kepada orang-orang yang sombong takbur itu akan berkata kepada mereka yang menjadi pemimpinnya. Siapa yang paling sombong? Kita tahu kan dalam Quran, syaitan. Sesungguhnya kami telah menjadi pengikut kamu, maka adakah kamu dapat menolak daripada kami sedikit dari azab Allah? Boleh tak? Dulu kat dunia kan aku ikut kau, sekarang ni kau tolonglah. Diskaun kan azab. So, kalaulah Allah menunjukkan jalan selamat kepada kami, tentulah kami tunjukkan jalan itu kepada kamu. Sekarang sama je kita. Sama ada kita menggelisah, mengeluh atau bersabar, tiada sebarang jalan bagi kita untuk melepaskan diri daripada azab itu. Kata siapa ni? Yang diangkat jadi pemimpin tu. Okay? Siapakah dia? Asy-syaitan. Wa qala asy-syaitan. Okay? Syaitan ni berucap atas mimbar dia dekat dalam neraka nanti. Apa yang diucapkan? Apakah khutbah syaitan tu nanti? Ialah, dan berkatalah syaitan setelah selesai perkara. Maknanya dah masuk neraka ni. Dia cakap kepada ahli neraka, pengikut-pengikut dia di dunia. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kamu dengan janji yang benar. Dan aku, siapa aku ni? Syaitan telah menjanjikan kamu, lalu aku mungkiri janjiku itu kepada kamu. Ada orang kan, tak apa buat dosa, nanti tua taubat. Tu bisikan siapa tu? Bisikan syaitan. Dia macam kata tak apa. Orang tak nampak. Orang tak dengar. Okey? Nanti lepas ni kau pergi belajar lah. Lepas ni kau taubat lah. Okey? Allah Akbar. Dan tiadalah bagiku sebarang alasan dan kuasa mempengaruhi kamu selain daripada aku telah mengajak kamu. Okey, ni kata syaitan. Dia sedap baca sebenarnya. Sedap baca Arab Quran tu sebenarnya. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Wa'ada janji. Janji wa'dal haqq, janji yang benar. Janji Allah itu benar. Wa wa'adtukum, dia pun janji. Dan aku pun janji kum pada kamu. Fa akhlaftukum, tapi aku menyalih. Maknanya syaitan menjanjikan dekat dunia tu, apa yang dia janjikan tu, okey, sempat taubat. Okey, sebenarnya dia cakap benda yang salah. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Tengok syaitan dalam neraka nanti syaitan mengaku. Syaitan kata apa? Sungguh sebenarnya aku tak ada kuasa. Tapi masa dekat dunia dia kata apa? Ikut cakap aku. Percayalah. Yakinlah. Ni contoh Dia kata dia sendiri sebenarnya tidak ada kuasa illa an da'autukum. Selain dia cuma iklan je, bisik je. Aturkan planning je. Aku cuma iklankan je. Aku cuma dakwahkan je. Aku cuma ajak je. Aku cuma ajak je. Aku cuma suruh je. Fastajabtum li. Fa, immediate tak ada summa. Tapi engkau sendiri yang melakukannya. Fastajabtum li. Tapi aku cuma suruh berzina. Aku cuma kata bestnya zina. Aku cuma kata confirm tak ada orang nampak. Aku cuma kata confirm kau tak kena tangkap. Aku cuma confirm nanti tu kau bertaubatlah. Sekali je. Fastajabtum. Tapi engkau yang mengijabahkannya. Maknanya engkau yang melakukannya. Allahu Akbar. Shopee cuma iklan je. Yang tekan beli siapa? Kita. Dia cuma bagi notification. Shopee. Kan? Lepas tu kita pun nak tengok Quran perkata ni sebenarnya apps tu. Tapi tekan Shopee juga. Okay. So fastajabtum li tu maknanya engkau sendiri yang memperkenannya. Engkau sendiri yang ikut. Aku tak suruh kau ikut. Aku cuma cakap je, tapi kau yang ikut. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka jangan kau cela aku. Celalah diri kalian sendiri. Syaitan kata macam tu. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Dan aku tidaklah dapat menolong kamu dan aku juga. Okay? Kamu juga tak dapat menolong aku. Okay? So Allah Akbar, tiadalah bagiku sebarang alasan dan kuasa. Masa ni pula, tengok dah dalam neraka baru dia kata dia sebenarnya lemah. Syaitan mengaku dia sendiri sebenarnya
Tak ada kuasa. Dia lemah. Dia cuma iklan je. Tapi kau yang buat. Kau sendiri yang melakukannya. Okey, kau sendiri terburu-buru menurut ajakanku itu, dia kata. Okey. Aku mengajak kamu, lalu kamu terburu-buru. Nampak tu? Menurut ajakanku itu, maka janganlah kamu salahkan aku, tapi salahkanlah diri kamu sendiri. Kaulah yang telah menzalimi diri kau sendiri. Aku tak dapat menyelamatkan kamu dan kamu tak dapat menyelamatkan aku. Sungguh, dari dulu lagi, aku telah kufur ingkarkan perintah Tuhan yang kamu sekutukan aku dengannya. Sungguh, orang-orang yang zalim yang meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya beroleh azab yang tidak terperi sakitnya. Apa makna zalim? Zalim dalam ayat ini ialah orang yang tidak meletakkan sesuatu di tempatnya. Lawan kepada zalim ialah al-adil. Sungguh Allah itu maha adil. Kenapa ada kitab catatan amal kalau memang Allah dah tahu seseorang itu masuk neraka atau masuk syurga? Kenapa? Allah nak beritahu betapa adilnya Allah kepada hamba-hambanya. There's no such thing yang kita, mana ada ya Allah? Tak ada, aku tak buat. Sedangkan dah dicatat. Allah memang tahu. Allah tahu. Ilmu Allah itu sangat tahu apa yang kita akan pilih. Berkali-kali kita dah tahu, Allah tak akan hisap, Allah tak akan tanggungjawabkan benda yang bukan pilihan kita. Okey? Allah tak akan hisap sebab dia India. Allah tak akan hisap sebab dia Melayu. Tak. Bukan pilihan dia nak jadi bangsa India ke bangsa Melayu. Tapi bila sesuatu yang ada pilihan, nak buat baik ke buat jahat, itu Allah akan hisap. Itu Allah akan hisap. Okey? So, kenapa ada hari penghisapan? Kenapa ada kitab amalan? Sebab nak memberitahunya Allah itu maha adil. Allah dah tahu dah. 4 bulan kita dalam kandungan, dia dah ditiupkan roh. Malaikat dah bawa catatan kan? Dah tahu dah rezekinya, ajalnya, amal dia amal baik ke, amal buruk ke. Allah dah tahu tak? Allah dah tahu. Begitulah Allah nak beritahu betapa besarnya, luasnya, meliputinya ilmu Allah. Tapi Allah still bagi pilihan kat kita. Allah beri akal. Itu yang sebab itu untuk keadilan, maka Allah bagi kitab amalan catatan. Allah ingatkan kita supaya kita jangan leka, jangan lalai. Kau tak boleh kata Allah tak adil. Sungguh dalam ayat ni Allah kata apa? Kamu sungguh orang-orang yang zalim, yang inna zalimina, orang-orang yang zalim yang meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, dah dapat hidayah tetapi pilih yang salah, maka akan beroleh azab yang tidak terperi sakitnya. Tidak terperi sakitnya. So syaitan ni, okay, bukan saya nak kata dia samakan Nabi, bukan. Maksud saya, syaitan ni dia cuma beritahu. Dia cuma dakwahkan aja. Supaya juga Rasulullah cuma memberi khabar. Tetapi yang melakukan, okay, yang beri hidayah siapa? Allah. Okay, dalam surah Al-Ghashiyah. Surah ke-88 ayat 21. Fadzakir innama anta mudzakir. Oleh itu berikanlah sahaja peringatan wahai Muhammad kepada manusia dan janganlah berduka cita kiranya ada yang menolaknya. Kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang rasul pemberi ingatan, bukanlah engkau seorang yang berkuasa memaksa mereka menerima ajaran Islam yang engkau sampaikan itu. So kalau letak dalam surah Ibrahim tadi tentang syaitan, syaitan kata apa? Dia cuma bisik je, dia cuma ajak je, dia cuma suruh je, tapi kamu yang melakukannya. Tangan kamu yang mencuri. Lidah kamu yang berbohong. Okay? So, sama. Yang melakukan tu ialah sebab tu la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kitalah termasuk daripada kalangan orang-orang yang menzalimi. Kita yang menzalimi diri kita sendiri. Okay? So, ayat 19. Okay, kita balik kepada surah Al-Infitar kita. Ayat 19. Okay, kalau kita tengok. Okay, 17, 18, Allah beritahu betapa marahnya, betapa seriusnya Allah, betapa besarnya hari kiamat, tetapi manusia tetap leka, tetap lalai. Allah dah peringatkan kita, okay, malaikat, apakah sifat-sifat malaikat yang mencatat amalan kita?
Okey. Kemudian Allah beritahu Allah Al-Karim kan sebelum tu. Betapa Allah beri kita, Allah ciptakan kita, Allah susun anggota kita begitu sempurna, begitu indah. Kemudian Allah bagi akal fikiran. Tapi manusia ni bila dapat nikmat dia lupa. Dia istidraj. Okey. Mereka lupa. Allahu Akbar. Okay, InsyaAllah kita akan lepas ni guna buku kita Okay, nanti kita upas balik pada awal insyaAllah. Okay. So, seperti yang saya cakap tadi, adraka ialah kamu melihat, maksudnya bagaimana kamu tahu hari pembalasan itu, dengan cara apa kamu tahu hari pembalasan itu, iaitu jawapannya pada ayat 19. Dalam Al-Quran, bila Allah tanya, Allah jawab. Okay, so 17, 18 adalah soalan, jawapannya adalah pada ayat 19. Apakah yaumuddin itu? Ialah yaumala tamliku nafsul li nafsin syai'a. Allah tanya 2 kali yaumuddin. Jawapannya pada ayat 19, iaitu pada hari itu ialah hari seorang pun tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun kepada orang lain, dan segala urusan pada hari itu hanya milik Allah. Kekuasaan itu hanya milik Allah pada hari itu. Tidak ada seorang pun, walau di dunia dia sangat berkuasa, sangat VVVVIP, sangat-sangat power, kabel kuat, apa lagi? Semua dia ada. Duit dia ada, kuasa dia ada, kabel dia power, tapi dekat pada hari kiamat nanti, yaumuddin, hari itu tidak ada siapa pun yang berkuasa melainkan kuasa Allah. Okay? Dan semuanya akan dihisap. Semuanya akan dihisap. Kalau kita baca kisah Rasulullah, kisah sahabat, okay? Sayyidina Umar, okay, yang dijamin syurga pun, kalau nak solat jenazah, dia tengok apa Hanzalah? Sekretari, penyimpan rahsia Nabi, Huzaifah. Huzaifah, sebab Huzaifah ni yang tahu siapa munafik di kalangan penduduk Madinah. Itu dah confirm syurga. Sayyidina Umar dah confirm syurga. Abdurrahman bin Auf menangis setiap kali dapat nikmat sebab takut dengan surah Hud ayat 15, ayat 16, takut nikmat yang dia dapat kat dunia, takut nanti dekat akhirat dah tak ada lagi. So ya Allah, betapa mereka sangat, kita pun belajar itu Riyadhus Salihin, Al-Baqarah ayat 284, sebelum turunnya ayat 285, 286, para sahabat sangat takut apa yang ada di dalam hati pun Allah akan hisap, sebab mereka sangat fokus pada hari penghisapan, pada hari pembalasan. Mereka sangat fokus. Mereka beramal sebab antaranya ialah tadi itulah 1-5 Al-Baqarah tadi, ghaib. Mereka sangat beriman pada perkara-perkara yang ghaib. Okay, apa je yang Quran sampaikan, unzila, okay, mereka sangat beriman, mereka sangat yakin. Okay, Allahu Akbar. So ayat 19 ini Allah nak beritahu, okay, yaumala tamliku nafsul li nafsin syai'a, tak ada satu pun akan memiliki apa-apa, tidak ada pemilikan. Hatta tubuh badan kita ni pun benar-benar, maksud kita sedar memang sungguh bukan milik kita. Sungguh bukan milik kita, sebab kalau kita sekarang kat dunia, tangan kita buat apa yang kita suruh. Tapi nanti dekat akhirat, dekat hari penghisapan, tangan kita yang jadi saksi pada kita. Okay, kulit kita akan jadi saksi pada kita. Saksi pada kita sendiri. Okay. So, sangat-sangat menakutkan, masing-masing berdiri, merisaukan diri sendiri. Hatta ibu dengan anak, suami dengan isteri, ayah ibu, takkan kita risaukan. Kita ibu sangat risaukan anak kita kat dunia, tapi dekat akhirat nanti, kat hari penghisaban nanti, tidak ada lagi. Tidak ada lagi kita nak memikirkan anak aku ni okey tak okey ni. Okay, tak, walaupun kita menatang bagi minyak yang penuh kat dunia ni, okay, tak ada berdaya seorang pun, okay, berkuasa, tidak ada kemampuan pun untuk menolong orang lain. Okay, saya pernah tunjukkan hadis Rasulullah SAW, Sayyidatina Aisyah menangis bila mengenangkan hari kiamat. Ingat tak hadis ni minggu lepas? Okay, Sayyidatina Aisyah teringat neraka lalu menangis. Okay,
Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, okey, aku teringat neraka lalu menangis. Apakah engkau kelak akan mengingat keluarga engkau pada hari kiamat, ya Rasulullah? Rasul menjawab, ada 3 keadaan yang membuat neraka, yang membuat mereka tidak saling kenal satu sama lain, iaitu saat mizan, saat ditimbang, okey, adakah timbangannya ringan atau berat, okey, dan kedua, ketika penyerahan catatan saat diserahkan, dan yang ketiga, okey, masa tu dapat catatan dengan kanan atau kiri, okey, depan atau belakang, dan ketiga sewaktu melintas sirat. Okey, itulah 3 keadaan di mana tidak ada seorang pun akan pedulikan ahli keluarga masing-masing. Hatta Nabi pun kata tidak akan mengingati ahli keluarga baginda. Allahu Akbar. Okey, so semua orang tidak berdaya, tak ada seorang pun boleh menolong sesama lain. Segala urusan pada hari itu hak milik mutlak Allah. Hatta Nabi nak beri syafaat pun ikut izin Allah. Okay? Allah Akbar. Sebab itulah janganlah kat dunia ni kita confident bila dah masuk tarikat ni, dah masuk kumpulan Tok Guru ni. Oh, jangan risau, nanti Tok Guru tolong kita. Tak ada istilah tu. Tak ada istilah tu sebenarnya. Okay. Pada hari itu, seseorang tidak dapat berkuasa atas orang yang lain, langsung tak dapat menolong orang lain. Kalau kita ingat surah sebelum ini, surah Abasa ayat 34. Pada hari seseorang itu lari dari saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, dan ibunya serta bapanya, wa sahibatihi wa bani, dan isteri serta anak-anaknya. Sebab apa? Kerana tiap-tiap seorang pada mereka pada hari itu, okey, sangat-sangat nafsi-nafsi. Okey, sibuk dengan hal diri masing-masing. Okey, surah Abasa ayat 34 sampai ayat 37. Okey, semua orang akan lari daripada, lagi kenal lagi lari. Bukan lagi kenal lagi pergi, tak, lagi kenal lagi cabut lari, takut diklaim, diminta pahala. Okey. Mereka akan lari kerana tak mahu menolong orang lain. So kalau kita rasa kat dunia ni selfish, kat akhirat nanti lagi teruk. Masing-masing tak mahu tolong orang lain, dan kalau nak tolong pun, hatta kalau kita mak nak tolong anak kita pun, still memang tak boleh nak tolong. Walaupun kalau kita ada perasaan nak tolong anak kita, kalau suami ada hati nak tolong isteri pun tetap tak mampu, sebab kepemilikan hari itu, Al-Malik hari itu hanyalah Allah. Okey. Kalau nak tolong pun tak boleh tolong. Ada kuasa langsung. Okey. Dalam surah Takwir, surah sebelum Al-Infitar ni. Okey, surah Al-Infitar. Surah At-Takwir, ayat last sekali. Apa Allah sebut? Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Kamu tak dapat tentukan kemahuan kamu mengenai satu apapun kecuali cara yang diatur oleh Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tahu Rabbul Alamin, Tuhan yang mengatur alam ini, yang mencipta, memiliki, mengatur, menghidup dan mematikan dan sebagainya, menurunkan rezeki semua sekali kan. Tuhan yang sama inilah yang juga akan mengatur macam mana di hari kiamat nanti. Itu hujung surah At-Takwir. Okey, kemudian kita masuk surah Al-Infitar. Kan? Okey. So 19 hujung ayat Al-Infitar ini, Allah nak beritahu kita satu-satunya Al-Malik pada hari itu hanyalah Allah. Al-Malik. Allah Rabbul Alamin. Okey. Keputusan pada hari itu semuanya terpulang kepada Allah. Tolong refer pada surah terakhir ayat Takwir. Kita kena menghadap Allah sahaja dan tunggu keputusan darinya. Buat musyrikin sangka mereka akan ada orang yang akan membela mereka. Seperti Nabi, wali, malaikat yang mereka puja dan sembah. Okay? Mereka berharap pada syafaat entiti-entiti yang mereka puja dan semasa mereka sembah di dunia. Okay? Mereka sangka. So kaitkan daripada 17, 18, 19 ini dengan Fatihah kita. Maliki Yaumiddin, yang sekurang-kurangnya 17 kali sehari kita baca dalam solat kita. Okay? So maknanya pada hari Yaumuddin itu, okay,
Kuasa hanyalah di tangan Allah. Okey. Hatta Nabi pun tidak berkuasa. Apatah lagi Tok Guru. Okey. So, apa yang kita cari dalam hidup ni, yang kita kejar dunia selama ini, okey, rupa-rupanya apa? Rupa-rupanya semuanya fata morgana. Ibarat surah An-Nur ayat 39, okey. Di tengah panas padang pasir, Siti Hajar sangkakan kat hujung bukit Safa tu ada air. Kan kalau kita berjalan dekat dalam panas. Okey. So, kita sangka amalan kita itu kita bawa dekat hari akhirat kita boleh claim. Rupa-rupanya hancur jadi debu. Okay? Kita sangka dekat dunia duit adalah money is everything. Duit adalah segala-galanya. Kita kejar siang malam masa kita kat dunia. Okay? Sehingga kita abaikan hari akhirat. Kita pulun cari harta. Kita pulun kumpulkan harta. Okay? So orang-orang yang berdosa yang mengejar sesuatu, dia orang yang kejar dunia sahaja, kejar dunia sahaja. Dia macam tadi saya katalah fata morgana. Dia sangka air, dia sangka nikmat bila berharta. Rupa-rupanya hampa je, kecewa je. So orang yang kejar dunia ni yang tak habis-habis ni, dia memang akan kecewa. Dia keliru, okay? Dia sangka dengan harta dia bahagia. Okay? Tetapi sebenarnya apa yang dia kejar, apatah lagi bila dia kejar tu selain Allah, okey, maka dia sebenarnya tak akan bahagia. Di dunia tak bahagia, tak tenang, apatah lagi nanti di akhirat. Okey, sebab Allah kata apa tadi surah At-Takwir hujung tu? Okey, Rabbul Alamin, semuanya dalam ketentuan Rabbul Alamin. Dan surah Al-Infitar ayat 19 ni pun Allah sekali lagi Allah ingatkan pada kita pada hari itu tidak ada pemilikan kecuali Allah Al-Malik yang Maha memiliki. Okay? So macam tadi tu kat padang pasir, semakin dia cari air, dia semakin haus, dia sangkakan air, rupanya bukan air. Lama-lama dia mati kehausan. Berlari sana, berlari sini, rupa-rupanya bukan. Kejar dunia, sedar-sedar, tak beramal, sedar-sedar, dah mati. Masa tu kalau dah masuk dalam kubur, dah tiba ke hari akhirat, boleh menyesal. Betapa banyak kita jumpa ayat-ayat Al-Quran, okay, surah Al-Mu'minun, okay, surah Al-An'am. Betapa manusia akan menyesal, akan minta dikembalikan ke dunia sebab nak beramal soleh. Tapi menyesal pada hari itu dah tak berguna lagi. Kalau nak menyesal, biar kat dunia ni menyesal. Sebab tu rukun taubat kita belajar Riyadhus Shalihin, antara rukun taubat adalah menyesal. Tapi menyesal valid hanya di dunia. Tapi kalau hari akhirat baru nak menyesal, dah tak valid dah. Dah tak boleh dah. Dah tak berguna lagi. Okay? Allahu Akbar. So 17, 18, 19 ini, ayat 3, ayat terakhir surah Al-Fitar ni, sangat-sangat menakutkan kita. Dan kita harap sangat dengan Allah, okay, supaya kita tak masuklah golongan Al-Fujar itu yang akan menyesal tak sudah-sudah. Okay, ingat tadi khutbah syaitan dalam surah Ibrahim ayat 21-22. Tak nak ya Allah. So dekat dunia ni jangan terpesona, jangan terpedaya. Ingat tak dalam surah Al-Fitar ni lah Allah tanyakan, kenapa kau boleh terpedaya? Kan Allah ni Al-Karim. Kan Allah ini Maha Pemurah. Tapi kenapa kau boleh terpedaya? Kenapa kita terpedaya dengan dunia? Sebab kita tak yakin pada hari kiamat, iaitu penutup pada surah ini. Allah peringatkan lagi, hujung At-Takwir, hujung Al-Fitar, Allah ingatkan lagi. Sungguh, okay, hal hari kiamat hanya engkau boleh dapati daripada wahyu Allah, daripada Al-Quran dan Sunnah. Okay, masa tu hari kiamat, Yaumuddin, penyesalan sudah tidak berguna lagi. Apa yang kau sembah kat dunia, harta, hawa nafsu, okay, syaitan, semuanya tidak lagi berguna. Tak ada satu pun boleh jadi pemberi syafaat waktu tu. Okay. Tak ada siapa pun boleh selamatkan diri masing-masing. Okay. Hanya amalan. Right. Okay. Itulah dia 17 sampai 19. Sekarang kita tengok buku kita. Okay. Buku surat 94. Buku tafsir kita. Tafsir Al-Azhar. Juzuk 30. Sarjana Nusantara. Profesor Hamka, okay, seorang ulama Nusantara yang menghasilkan tafsir ini di dalam penjara. Allahu Akbar.
Allah. Kita duduk PKP 2 tahun yang macam dalam penjara tu. Berapa tafsir dah kita baca. Bukan buat bukan tulis. Tapi betul, beli je tafsir. Baca pun belum lagi. Berbalut lagi. Okey, Allahu Akbar. Tapi Hamka duduk dalam penjara boleh tulis tafsir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malunya, malunya, malunya. Okey, muka surat 94. Muka surat 94, surah Al-Infitar. Okey, so kita wrap up hari ni InsyaAllah surah Al-Infitar. Surah ke-82, 19 ayat surah Makkiyah. Bila surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Dan kita tahu ciri-ciri surah Makkiyah adalah tentang tauhid, tentang akidah. Okey, iaitu ghaib, unzila dan akhirat. GUA ataupun TNB. Tauhidullah, mengesakan Allah. Okey. N ialah kenabian. Okey, sebab itu surah-surah Makkiyah adalah menjurus kepada akhlak. Contoh surah Al-Fitar, kita belajar macam mana golongan Al-Abrar, macam mana golongan Al-Fujjar. Okay? Dan melalui kisah nubuwah. N itu ialah nubuwah, tentang kenabian. Okay, ciri-ciri orang kafir musyrikin, apa yang mereka buat, mereka tak percaya pada Rasulullah, mereka kata Rasulullah gila, majnun, penyihir, penyair, penipu, kan orang gila semua dia tuduh pada Rasulullah. Okey, kemudian TNB ialah ba'is ataupun hari kebangkitan. Okey. Itu adalah ciri-ciri surah Makkiyah. Ciri-ciri surah Madaniyah kebanyakannya ada juga. Okey, tentang akhirat, ada tentang akhlak, tetapi dia ada plus tentang hukum hakam syariah. Okey. Allahu Akbar. So 19 ayat. Okey. Kita secara overall okey. Sama daripada surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, kemudian Al-Fitar, semuanya ialah nombor 1. Apa yang kita belajar ialah tentang benarnya hari kiamat. Betapa benarnya akan berlaku hari kiamat. Okey. Dan dalam surah Al-Fitar ini, okey, 2 di dunia, 2 di selepas kita No. Itu dah terconfuse dengan surah sebelum ni. Okey. Surah Al-Fitar ni namanya diambil daripada ayat 1 Nampak? Idzas sama'u fatarat. Okey. Itulah nama surah ini diambil daripada ayat 1. Kalau tengok buku Hamka kita ni, surah Al-Fitar maknanya dia apa? Pecah belah. Pecah belah iaitu langit yang selama ni kat dunia kita tengok begitu kukuh walaupun tak ada tiang. Luasnya langit kita pun tak tahu, mana sempadannya kita pun tak tahu, tapi yang kukuh itu satu hari nanti akan terbelah. Macam cermin yang retak tu, okey, akan terbelah-belah, akan retak. Okey. Kemudian bintang-bintang akan jatuh berserakan. Okey, matahari juga adalah sejenis bintang. Okey, bayangkan surah At-Takwir, matahari itu akan bergulung-gulung. Yang ini pula Al-Fitar akan jatuh. Satu-satu akan jatuh. Maknanya semua yang di langit itu akan jatuh. Kalau kita pun kipas tiba-tiba tercabut daripada siling pun kita dah takut. Kalau lampu, katalah chandelier yang besar tu nak runtuh pun kita takut kalau kena empat. Ini kan semua yang di langit. Dan kita ni sangat-sangat tiny, sangat-sangat kecil kalau dibandingkan dengan planet-planet lain. Bima Sakti, galaksi-galaksi lain. Berjuta. Tak terbilang, tak terkira. Kita ni Allah hai, sangat-sangat kecil sebenarnya. Okey. Dan apabila laut meluap, kita tahu dekat dalam laut pun ada gunung berapi. So bayangkan kalau lava tu pun akan meluap-luap. Okey. Dulu tahun 2004 tsunami kan. Masa tu pun kita sangat-sangat takut. Kita tak berada di situ. Okey, tetapi dengar pun kita dah takut. Kalau kat dunia kita dengar ada nak gempa bumi, kita tengoklah macam orang di Indonesia ke kan, kalau nak berlaku gempa bumi dia dah dapat signal, dia orang dah naik kapal terbang, dah pergi pulau lain, okey, dah cabut lari dah. Tapi pada hari kiamat nanti kita semua tak boleh pergi mana-mana sebab bumi ni macam bergoncang. Okey? Kalau kita ingat tak surah Al-Hajj? Surah 22. Selalu ingat surah Al-Hajj ni. Okey? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum
wahai manusia, okey, bertakwalah kepada Tuhan kamu, sungguh inna zalzalah. Kita belum surah lagi al-zalzalah, belum lagi, tapi Allah kata inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sungguh gempa, goncang, zalzalah itu ialah kegoncangan. Kegoncangan pada hari kiamat itu satu perkara yang azim, yang sangat-sangat besar. Besarnya sampai apa? Sampai kamu akan lihat betapa ngerinya ibu yang menyusu pun akan lupakan anak yang disusukannya. Perempuan yang mengandung pun terberanak, tergugur. Kita kat dunia senang ke nak beranak? Kan kena contraction dulu. Ada orang sampai 11 jam. Tapi ni sendiri tergugur, sendiri terberanak. Kerana ketakutan tau. Kerana takut tu boleh sampai terberanak. Okay? Engkau akan melihat manusia mabuk. Mabuk sebab arak ke? Mabuk terhoyong hayang sebab, what happened? What is happening? Apa yang berlaku? Tak tentu arah. Terhoyong hayang, mabuk. Padahal mereka sebenarnya bukan mabuk, tetapi azab Allah amatlah berat yang sangat mengerikan. Okay? So ingat tu, surah Al-Hajj, selalulah baca surah Al-Hajj ayat 1 hingga 5 supaya kita ingatkan diri kita. Kita ingatkan diri kita tentang hari kiamat yang akan, ya Allah. So awal surah Al-Fitar ni ialah Allah nak beritahu kita betapa benarnya, sampai Allah dah gambarkan fenomena mana berlakunya hari akhirat. Hadis Nabi, kalau nak tahu macam mana, macam seperti depan mata hari kiamat tu, baca surah apa? At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Okay? Gambaran dia sangat-sangat seperti jelas di depan mata, boleh dibayangkan. Kemudian bila daratan meluap tu, kemudian apa jadi? Kubur. Apabila kubur-kubur dibongkar, maknanya semua akan dikeluarkan, dan maknanya yang dah mati, mayat-mayat semua tu, yang dah jadi debu sekalipun akan dihidupkan semula. Itulah yang orang Arab kafir musyrikin tak ikut dakwah Nabi. Mereka tak yakin, mereka tak percaya bahawa sampai mereka bawa tulang jumpa Nabi. Bawa tulang jumpa Nabi. Kau nak kata dah jadi tulang macam ni pun boleh hidup balik ke? So Allah berfirman dalam surah Yasin. Qul yuhyiha alladhi ansha'a. Okay. Allah berfirman surah Yasin ayat 79. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya pada awal wujudnya. Waktu kita baru je sperma lekat dekat telur mak kita tu, kita dah ada tulang ke? Kita belum ada tulang pun waktu tu. Sebab tu antara scan, okay, kalau kita buat ultrasound, kenapa kena buat ultrasound? Ialah doktor nak tengok betul tak kita ada tulang belakang. Okay? Selalunya kalau tak ada tulang belakang tu memang baby tu tak akan survive. Dia mati dalam kandungan, ataupun kalau dia lahir pun 6 jam is maximum dia boleh hidup sebab bila tak ada tulang belakang. Okay, ataupun otak dia tak ada saraf lah maknanya. Okay, so Allah kata tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakan pada awal mula wujud kau memang tak ada tulang pun. Waktu air mani ayah dan ibu benih bercantum, waktu tu kita tak ada apa-apa, tulang tak ada, mata tak ada, semua tak ada pun. Allah kata daripada awal wujud kau yang tak ada apa-apa itu, Tuhan yang sama itulah yang akan hidupkan balik daripada walaupun kau dah jadi debu. Tulang tu dah jadi debu sekalipun. Okay? Dan Allah itu khalqin alim. Dan dia maha mengetahui akan segala keadaan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Kalau kita tengok daripada ayat 77 tu. Okay? Surah Yasin ayat 77. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. Tidakkah manusia itu melihat dan mengetahui bahawa kami telah menciptakan dia dari setitis air benih? Dalam pada itu, setelah kami sempurnakan kejadiannya dan tenaga kekuatannya, bila dah sempurna, boleh berjalan, boleh berlari, boleh cari harta, maka dengan tak semena-mena menjadilah dia seorang pembantah. Okay? Tak nak taat perintah Allah. Okay? Membantah, lupakan hari kiamat. Okay? Dengan terang dan jelas. Dia membantah tentang kekuasaan Allah untuk menghidupkan semula orang yang mati. Ayat 78. Serta dia mengemukakan satu misal perbandingan kepada kami tentang kekuasaan itu, dan dia pula lupakan keadaan kami menciptakannya sambil dia berkata,
Orang Arab tu sampai bawa tulang. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur seperti debu? Dia bawa jumpa Nabi. Dia tanya siapa boleh hidupkan tulang kalau dah hancur jadi debu. Itulah dia. Kemudian Allah menjawab. Allah kata, Qul. Katakan Muhammad. Allah datang ke wahyu. Katakanlah Muhammad, tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya pada awal mula wujudnya. Sebab itu, surah Yasin temanya adalah dibaca untuk menghidupkan hati. Dapat ada rezeki nanti kita akan share. Ada beberapa ayat yang Allah memang guna. Contohnya salah satunya ayat 79 ni lah, yuhyiha. Sebenarnya Yasin adalah untuk menghidupkan hati. Baca surah Yasin untuk menghidupkan hati. Yang kita nak bawa jumpa Allah ila qalbun salim. Okay? Antara nak hidupkan hati ialah ingat hari kiamat. Okay? So sebenarnya surah Yasin tu untuk orang hidup pun mati. Tapi kita pula baca Yasin masuk orang nak mati. Ataupun orang yang dah mati. Sebenarnya surah Yasin tu untuk kita yang masih hidup ni, supaya hidupkan hati kita. Okay? Allahu Akbar. Kemudian satu, pengajaran yang paling utama surah Al-Fitar ialah benarnya hari kiamat. Yang kedua, kita tengok dekat ayat 5. Sungguh bila kita dikeluarkan daripada kubur, kita dibangkitkan, kita nak ke mana? Kita dibawa kepada mahsyar. Okey, tempat kita berkumpul. Kemudian nak buat apa kat situ? Untuk ditimbang. Untuk ditimbang semua amalan kita. Okey, bertemu dengan Allah. Okey, dah keluar daripada kubur, semua bangkit, kita akan dikumpulkan. Kita akan menuju kepada mahsyar untuk bertemu dengan Allah, dan di waktu itu kita akan dihisab. Okey, Allah Akbar. So dapat tahulah sama ada golongan beriman ataupun golongan yang tidak beriman. Berbekal ataupun tidak berbekal. Beramal ataupun tidak beramal masa di dunia. Waktu tu semuanya akan dibongkarkan. Okey, selepas kita semua berkumpul. Okey, Allah Akbar. So ingat beriman ke tak beriman kat dunia tetap akan dikumpulkan, tetap akan dihisap, tetap akan bertemu dengan Allah. Okay? Sebab tu ayat kelima, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Okay? Pada waktu itu ketahuilah kamu, setiap jiwa akan tahu benda yang dia pernah buat dengan benda yang dia tak pernah buat, benda yang dia tangguh-tangguh, benda yang dia kata nantilah. Okey, dekat muka surat 95. Cuba kita baca apa Hamka tulis. Okey. Segala seperti permulaan surah At-Takwir yang telah lalu, awal surah Al-Infitar ini tidaklah jauh daripada itu, iaitu menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat itu kelak. Okey. Allahu Akbar. Ayat 1 sampai 4 betapa dahsyatnya hari kiamat. Okey, kemudian cuba tengok dekat muka surat 96, peringkat atas sekali. Muka surat 96, peringkat atas sekali. Okay, baca sama-sama. Artinya, mengertilah wahai setiap diri, setiap kita. Baik diri engkau ataupun diriku. Pekerjaan dan perbuatan yang di masa hidup yang pernah kau kerjakan. Baik yang segera dikerjakan, yang diamalkan atau yang dilengahkan, dilalaikan atau terlambat mengerjakannya sehingga yang penting kau anggap kurang penting, begitu pula sebaliknya sehingga umur kau pun habis. Allahu Akbar. Tolong buat bintang dekat buku kita tu, buku Hamka tu, muka surat 96 atas sekali. Mengertilah wahai diri, baik engkau ataupun diriku, pekerjaan dan perbuatan yang di masa hidup waktu kau kerja, baik kau segerakan ke, baik kau tunda ke, baik kau lalai ke, baik kau lupakan ke, masa itu, okey, yang kau lalai tu sehingga akhirnya umurmu pun habis. Itulah ayat 5. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, dan ayat 5 inilah tema kepada surah Al-Infitar.
ayat 5 ini adalah tema kepada surah Al-Fitar, iaitu mengingatkan kita tentang bersiap sedia, berbekallah amalan kita supaya nanti di hari kiamat kita tak berandai-andai, kita tak berkalau-kalau. Kalaulah kat dunia dulu aku panjang qiyamul lail, kalaulah kat dunia dulu aku banyak zakat, banyak infak, banyak sedekah, kalaulah tu dah tak, supaya kita tak berkalau-kalau nanti dekat akhirat nanti. So itulah ayat 5 menjadi tema kepada surah Al-Fitar, supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang apa tadi? Golongan yang menyesal. Dekat dunia menyesal tu patut, boleh lagi. Sebab tu menjadi rukun taubat adalah menyesal sungguh-sungguh. So orang yang kufur akan paling menyesal. Orang yang berdurhaka lah yang paling menyesal nanti dekat hari kiamat. Okey? Allahu Akbar. So, orang setelah dia dibangkitkan daripada kubur, berkumpul kat padang mahsyar, masa tu pula dah nampak tak kan? Kita kan dah tahu dah neraka dah stare. Okey, surah As-Sajdah ayat 12, dia dah tahu dah. Okey, masa tu semua tunduk takut. Okey, masa tu tahu tak dia tu dalam keadaan nikmat ke dalam keadaan bahaya? Dah tahu sebenarnya. Okey, Allahu Akbar. So Allah ceritakan kat kita sekarang ni dalam Quran supaya kita apa ni? Supaya kita takut. Bila kita takut, kita bersedia, kita beramal. Kan? Selalunya orang bila dia takut, anak-anak kita pun kalau takut kena hukuman, barulah kita ni bersedia. Okay? Supaya kita ni berbekal. Okay? Supaya kita ingat akan ada satu hari nanti, pasti akan ada satu hari nanti, hari yang sangat mencemaskan. Supaya kat dunia ni lagi kita dah cemas, supaya nanti kat akhirat kita tak masuk golongan yang menyesal dan cemas tu tadi. Okey? Supaya kita tak meninggalkan perintah Allah. So dekat dunia ni kita lalulah, kita taatlah setiap perintah Allah. Okey, sebab kita nak jadi al-abrar yang bahagia, hidup dalam nikmat tu Okey? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey? Saya tertinggal lah. Reverse kejap, pusat 95. 95 tu ayat, saya suka ayat Hamka tu. Tengok dekat bawah ayat 1, okey. Muka surat 95 bawah ayat 1, dia tulis apa? Artinya peredaran cakrawala tidak lagi teratur dengan saksama sebagaimana biasa, dan lantaran itu tentu apabila bintang jatuh berserak tidak lagi terikat oleh daya tarik antara satu dengan yang lain yang menyebabkan hilangnya keseimbangan perjalanan alam ini. So, bila dah tak seimbang, bumi bergoncang. Okey, tandakan highlight. Saya suka ayat dia. Peredaran cakrawala tidak lagi teratur. Cakrawala kat mana? Kat langit kan? Kat atas. Okey, tak saksama. Okey, sebagaimana biasa. Ya Allah, tingginya bahasa Hamka kan? Allahu Akbar. Apabila idza sama'u fatarat, kata Hamka, artinya peredaran cakrawala sudah tidak lagi teratur, tidak saksama sebagaimana biasa, lantaran itu hilangnya keseimbangan perjalanan alam ini. Okey, kat muka surat 96 tu highlight yang atas, peringkat paling atas tu, artinya mengertilah setiap diri tu, itu pun penting. Okey, kemudian kita tengok dekat ayat 6. Okey, Allah seperti bertanya, okey, bila kau tak berbekal ni, okey, bila kita dah dengar ayat nombor 5 tadi, okey, kita dah tadabbur, kita tazakur. Okey. So janganlah kita terpedaya kan? Okey. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu sampai, adakah terhadap Tuhan kamu yang pemurah tu, kenapa kau boleh terpedaya? Nampak sangat kita ni tak erti berterima kasih. Okey, kita ni tak tahu mengenang budi lah ibaratnya. Okey, sebab Allah Al-Karim itu Allah yang maha mulia, Allah yang maha pemurah. Okey, sampai kita melupakan memperdayakan hari kiamat. Okey. Allahu Akbar. Allah pelik tengok kita, Allah hairan tengok kita. Macam mana Allah setelah atas semua nikmat yang Allah beri dekat kita, tapi kita boleh lupakan tentang hari kiamat. Okey, Allah huraikan karimnya Allah itu pada ayat 7 dan 8, iaitu Allah cipta kita dengan sempurna. Fasawwaka, fa'adalak, dengan kejadian yang sangat seimbang.
Okey, sangat sempurna. Okey, kemudian pada ayat 8, fi ayyi surah. Okey, dalam bentuk yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Okey, so pelajaran kedua, tadi yang pertama ialah benarnya hari kiamat. So pelajaran kedua ialah betapa Allah Al-Karim, betapa pemurahnya Allah. So manusia ni kat dunia bila dia tak mengenal Allah Al-Karim, maka kesannya nombor satu ialah dia akan terpedaya. Bila dia tak sedar, dia tak kenal dengan Allah Al-Karim. Okay? Yang telah menyusunnya, mengatur dia, mencipta dia. Tadi kita tengok surah Yasin pun Allah dah sebut kan, daripada setitis air mani. Hari tu kita dah tengok surah Al-Waqi'ah. Okay, Al-Waqi'ah pun Allah kata, kamu ke yang ciptakan air mani kamu tu? Okay, ingat lagi kan? Okay, so kita tengok muka surat 97 dalam buku kita ni, sikap manusia. Okay, sikap manusia atas sekali, peringat atas sekali, pada ayat kelima telah diterangkan bahawa diri manusia sendiri di saat kiamat itu akan tahu dan menilai sendiri pekerjaan yang pernah dikerjakannya. So dekat ayat 5 tu, okay, Hamka menulis dalam bukunya, kita sendiri pun tahu, okay, kita sendiri yang akan menilai pekerjaan kita dekat dunia. Ingat Allah kata apa? Ma qaddamat su'akhras. Apa yang kita buat, apa yang kita tak buat, apa yang kita buat sikit, apa yang kita buat banyak, apa yang kita tunda sampai kita ya Allah, itu pun ditulis. Macam itulah lebih kurang. Okey, semuanya akan dicatat. Okey, terkejut kita nanti. Okey, so manusia boleh tipu ke? Manusia memang tak boleh menipu. Tak boleh menafikan bahawa yang tu dia tak buat. Tak ada. Memang semuanya telah tertulis waktu itu. Tak boleh nak menyesal dah. Okay. Dia sendiri akan menilai amalan dia. Okay, pekerjaan yang segera dikerjakan, didahulukan dan dari yang lain semata-mata kerana kepentingan diri, ada pula yang dilalaikan, diakhirkan daripada semestinya sehingga sampai dia mati, pekerjaan yang wajib itu tidak pernah jua dikerjakannya sampai akhirnya dia mati. Okay. Allahu Akbar. Pada ayat ke-6, Allah tanya, wahai manusia, apakah telah memperdayakan kamu terhadap Tuhan kamu yang maha pemurah? Okey. So dekat muka 197 muka 197, begitu Allah mencurahkan kurnianya, belas kasihnya pada kamu, namun kamu lalai jua. Allahu Akbar. Ghar tu lalai, gurur, lalai. Yang patut segera kamu kerjakan, tak jua kamu kerjakan. Apakah gerangan yang menyebabkan kamu lalai dan lengah dari panggilan Allah? Siapa yang memperdayakan kamu hingga kamu lupa? Tentu saja yang pertama sekali memperdayakan kamu dari mendekat kepada Allah ialah musuh besarmu, iaitu yang bernama syaitan iblis. Highlight benda tu. Syaitan iblis. Okay. Allah Akbar. Tadi kita pun dah tengok surah Ibrahim ayat 21-22. Betapa syaitan kata apa? Dia cuma bisik. Kau yang melakukan dosa tu. Kalau surah Al-Baqarah, kita baca sebelum tidur. Okay. Anta maulana fansurna. Kan? Hujung ayat Al-Baqarah tu, iaitu Allah Al-Wali Al-Maula untuk orang beriman. Fansurna, ulama mengatakan maksud fansurna, tolonglah kami. Tolong nombor satu ialah tolong dari musuh besar kita, iaitu syaitan. Okay. Surah 35 ayat 5. Surah Fatir ayat 5. Ya ayuhan nas inna wa'adallahi haqq. Sungguh janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Okey, kita tengok surah Al-Infitar ni ada ghar. Ghar sama juga dengan Fatir ayat 5 ini, wahai umat manusia. Juga dimulakan dengan ya ayuhan insan. Okay, yang ni ya ayuhan nas. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah membalas amal kamu adalah benar, maka janganlah kamu diperdayakan oleh kemewahan hidup di dunia dan janganlah syaitan yang menjadi sebesar-besar penipu itu berpeluang menyebabkan kamu terpedaya dengan kemurahan Allah lalu kamu lalai dan menerhaka. Ulama mengatakan surah Fatir ayat 5 ini menjelaskan surah Al-Infitar ayat 6. Okay, so musuh kita ialah syaitan. Yang memperdaya kita ialah syaitan. Dialah yang menyebabkan kamu menyesal untuk selama-lamanya. Tidak ada lain yang melambat langkah
menghambat langkah maju menuju Allah melainkan iblis sehingga kamu lengah dari kemuliaannya. Okey. So Allah telah ciptakan kita okey dari muka surat 97 lagi Dia ciptakan dari air mani yang keluar daripada sulbi seorang laki-laki dengan air yang keluar daripada taraib seorang perempuan dari dada, dikandung dalam rahim ibu menurut ukuran hari-hari dan bulan-bulan yang tertentu. Lalu sempurnakan kejadian kamu sejak dari segumpal air yang dinamai nutfah, beransur menjadi segumpal darah yang dinamai alaqah, lanjut menjadi segumpal daging yang dinamakan mudghah. So lalu menjadilah kamu seimbang. Okay. Bentuk tubuh manusia benar-benar dijadikan Allah, muka surat 98, seimbang sehingga dengan mengukur jejak kaki. Ada orang kalau dia nak beli kasut, kan? Kalau tak bawa orangnya, tak tahu nak ukur sini ke sini kan? Okay? Panjang ruas. Apa itu panggil? Hasta ya? Apa itu panggil? Hasta. Itu adalah sebenarnya ukuran kaki kita. Tak saya buat. Letak tangan ni daripada hujung ni sampai nak ke siku ni memang sama dengan panjang tapak kaki kita. Okay, orang dapat mentafsir berapa luas muka, berapa panjang tangan, berapa besar kepala. Kan nak beli seluar buat macam ni kan? Itulah ukuran lilit kita. Lepas tu makin gemuk makin besar lah. Double chin tu. Leher tu. Okay. Allahu Akbar. Bukan double, triple. Okay. Tingginya, bidang dadanya, luas bahunya dan seluruh badan manusia adalah seimbang. Subhanallah. Okay. Seumpama ukuran sehasta tangannya sama persis dengan panjang kaki dari lutut sampai ke tumit. Allahu Akbar. Itu jugalah dimaksudkan dengan menyatakan bahawa Allah menjadikan manusia dalam seindah-indah bentuk, iaitu surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Okay, so pada bentuk apa pun yang dikehendaki dia menyusun tubuhmu. Okay, so maknanya Allah nak beritahu apa yang menyebabkan kamu terpedaya. Adakah sebab kepemurahan Allah kamu terpedaya? Adakah sebab Allah itu begitu pemurah? Kau sangka, ingat tak surah Al-Fajr? Surah Al-Fajr ayat 15. 89, okay, ayat 15. Dia sangka kan? Fa'ammal insana idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah. Karim. Dia sangka Allah muliakan dia dengan harta-harta dia tu. Okey. Dalam pada itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat. Oleh demikian maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, dia tak bersyukur tapi takbur serta berkata dengan sombongnya, Tuhanku telah memuliakan aku. So Allah tanya tadi, wahai manusia, kenapa kau boleh terpedaya? Kerana Allah Al-Karim. Sebab antaranya ayat 15 ni, mereka sangka dengan kemewahan dunia itu Allah telah memuliakan dia. Itu namanya istidraj. Okay? Dia sangka dengan kekayaan dia itu, hidup dia yang penuh nikmat itu, dia terpedaya kerana dia sangka Allah sudah terima amalan dia. Dia sangka Allah muliakan dia. Salah. Kesalahan, kesilapan. Okay, kalau kita tengok surah Al-An'am ayat 44. Macam mana istidraj tu Surah ke-6 ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Kemudian apabila mereka melupakan apa yang telah diperingatkan mereka dengannya. Tadi yaghur, lupa kan? Terpedaya. Kami bukakan pada mereka pintu-pintu segala kemewahan dan kesenangan. Bila mereka terpedaya, mereka sangka wang adalah segala-galanya. Okay, harta adalah segala-galanya. So, mereka kejar kemewahan kesenangan dunia itu tanpa memikirkan hari akhirat, tanpa berbekal. Sehingga apabila mereka bergembira dan bersukaria dengan segala nikmat yang diberikan kepada mereka, kami timpakan mereka secara mengejut dengan bala bencana yang membinasakan. Maka mereka pun berputus asa dari mendapat sebarang pertolongan. So kita tak nak jadi golongan ni. Hidup serba mewah,
serba senang. Kemudian mereka sangka mereka lah dimuliakan Allah. Sebenarnya Allah kata Allah bukakan semua kemewahan kesenangan itu sehingga mereka lupakan tentang hari kiamat, dan secara tiba-tiba sebab dah terpedaya, dah tertipu, tiba-tiba ajal menjemputnya. Tiba-tiba dia mati. Itu yang ayat 5 tadi tu kan Allah tanya. Okey, alimat nafsum ma qaddamat akhirat. Hamka juga mengatakan sehingga kita lalai, kita tunda nanti tua, nanti baru taubat, sedar-sedar rupanya dah mati. Ajal dah datang. Okey, maka tak sempat buat apa-apa. Okey. So disebabkan mengejar keinginan dunia, mereka tak patuh pada Allah Al-Karim. So ayat ini sebenarnya seolah-olah Allah nak bagi isyarat pada kita, okey, bahawa manusia ini walau terpedaya, walau tak sembah Allah, walau tak taat pada Allah, Allah bagi tak dia nikmat? Allah bagi. Allah bagi dia hidup kat dunia ni percuma. Kan? Okey. Allah tetap beri nikmat sebab Allah Al-Karim. Allah Ar-Rahman. So Allah nak tunjuk betapa pemurahnya Allah. Allah Al-Karim. Sebab itulah Allah dan Rasulullah dan Nabi beritahu, sunat tak kalau kita pergi ziarah orang sakit? Sunat tak kita kalau pergi tengok kubur? Sunat kan? Sebab apa? Untuk ingat hari kiamat. Kita pergi tengok orang sakit, waktu tu kita sihat, supaya kita ingat, kita pun bukan selama-lamanya mungkin tak diuji sakit. So Allah sentiasa beri peringatan, betapa sayangnya Allah kat kita. Okey? Allah Akbar. Supaya kita ni ambil peluang. Okey? Supaya bertaubat. Kau jadi macam ni sebab ni, maka kita ambil iktibar. Kita ambil pengajaran. Okey? Supaya kita tak terpedaya. Kita beramal maksimum mungkin. Sebaik mungkin. Ambil peluang terus nak buat baik. Tak nak tangguh-tangguh, tak nak tunda-tunda. Okey? Sebab itulah nikmat Allah jadikan kita itu supaya kita tak lalai. Okey? Nikmat-nikmat kita minta dengan Allah supaya nikmat-nikmat yang kita dapat ni sihat. Okey? Anak pun Alhamdulillah. Kita hidup taklah merempat. Kita minta sangat dengan Allah, biarlah nikmat ini membuatkan kita semakin taat kepada Allah, bukan semakin lupa, semakin jauh kepada Allah. Okay? So Allah tak buatkan kita cacat, Allah jadikan kita sempurna. Okay, boleh bergerak semua. Ingat, Allah juga mampu untuk, setelah kita mati nanti, Allah mampu untuk menghidupkan kita semula. Okay? Sebab itulah kita ni ada catatan amal. So rasakanlah keagungan Allah Al-Karim. Okay? Rasakanlah keagungan Allah. So saya ambil kesempatan ni juga, okay, siapa yang belum hafal, ni antara sunnah Nabi, okay. Ketika kita lalu perkuburan orang Islam, macam mana kalau mengikut hadis, okay, macam mana nak beri salam pada ahli kubur? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lalahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Kita pun dalam zikir pagi petang ada kan? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Kesejahteraan ke atas kamu. Assalam itu kesejahteraan kan? Ke atas kamu. Alaikum ahlad diyar. Wahai penghuni kampung dari kalangan orang mukmin dan Muslim. Sesungguhnya kami dengan kehendak Allah akan mengikuti kamu. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kamu sekalian akan kesejahteraan. So, siapa hafal ni dapat pahala sunnah Nabi. Bila lalu kubur, bagi salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Allahu Akbar. Okay? So, mudah-mudahan nanti kalau kita dekat dunia selalu mendoakan, nanti besok kita dah mati pun, orang lalu kubur kita semua doakan kita. Sebab tu Nabi beritahu kita kan, tempat kalau betul nak minta mati dekat tanah haram. Semua orang doakan. Subhanallah. Okay? Sebab tu kebanyakan kubur tepi jalan, pasal tak? Sebab tu orang kata kalau kubur tepi jalan, dekat dengan masjid, untung. Sebab apa? Orang lalu je, beri salam. Orang lalu je, beri salam. Beri salam tu maknanya apa? Doakan kesejahteraan. Allah Akbar. Okay. Seterusnya,
So jangan, kalau beribadat jangan ala kadar. Kita mesti maksimum, fokus. Okay. Sebab tu kalau kita tengok orang kan, kalau dia diuji, macam mana cara dia berdoa? Adakah dia doa ala kadar? Berjurai-jurai air mata. Berbanding kita ni mungkin doa ala kadar. Sebab kita hidup dalam nikmat. Tapi orang kalau diuji, Allah Akbar, tengok macam ni dia doa. Kalau dia dah kanser tahap 3 ke, kan? Kanser tahap 2. Okay. So Allah uji sakit ke, Allah uji harta ditarik ke, Allah ambil orang yang kita sayang ke. Okay. Merintih lah. Sebenarnya Allah nak bagi peluang untuk dia merintih. Cepat, lebih cepat kembali kepada Allah. So kita yang tak diuji ni, lagi kena risau. Lagi kena risau. Tak nak jadi macam surah Al-Fajr ayat 15. Tak nak jadi surah Al-An'am ayat 44 tadi. Allah bukakan segala pintu nikmat. Tapi sebenarnya dia perasan. Dia perasan dia dimuliakan Allah. Okay. Allahu Akbar. Okay, dekat muka surat 98 ni, tengok yang kat bawah sekali. Peringkat yang bawah sekali, lepas ayat 9. Okay. Ayat 9, Allah kalla. Kan? Kalla ni menurut kata ulama, maknanya sekali-kali jangan. Itu kalla. Sekali-kali jangan kamu terpedaya. Okay. Sekali-kali kamu jangan terpedaya. Kita pun dah belajar. Contoh jangan terpedaya seperti apa? Seperti Fir'aun, seperti Namrud, seperti Qarun. Kenapa Allah letakkan kisah-kisah ni dalam Al-Quran? Supaya kita jangan ikut jejak langkah mereka. Begitu berkuasanya Fir'aun, tapi akhirnya dia macam mana? Sebab dia sombong sangat. Okay, dia sampai mengaku dirinya Tuhan. Tengok dekat ayat 9 tu. Okay. Di ayat 6 Allah menanyakan, hai manusia, apa yang memperdayakan kamu sehingga kamu terlalai dan terpesona ke jalan lain? Lalu lupa kepada Allah. Sekarang pada ayat 9 dijelaskan lagi, bukan saja kamu lupa kepada Allah, bahkan kamu dustakan pula hari pembalasan, iaitu yang disebut Yaumuddin. Highlight benda tu Okay. Kalla, bila Allah tanya kalla itu ialah sekali-kali jangan. Itu maksudnya ulama kata sekali-kali jangan. Okay. Bahkan kamu dustakan pula pada hari pembalasan. Yaumuddin berarti pada pokoknya ialah hari agama. Ad-din mengandung dua erti. Pertama ialah agama, kedua ialah hari akan dibalas segala amal manusia. Jadi kita gabungkan terus dua dalam satu, iaitu sebab kita memeluk satu din, kita memeluk agama apa? Agama Islam. Ad-din satu agama itu, satu din, maka mengerjakan perintah dan menghentikan yang dilarang dalam dunia ini ialah kerana satu tujuan saja, iaitu agar mendapat pembalasan yang baik dari Allah di hari akhirat kelak. Okey. Yaumuddin ialah amalan agama yang baik akan diganjari dengan baik di hari akhirat dan amalan yang jahat akan diganjari dengan neraka. Oleh sebab itu tidaklah salah jika dikatakan bahawa highlight benda tu ni muka surat 99, hari akhirat itu memang hari agama. Okey, Yaumuddin itu ialah hari agama ataupun hari akhirat. Okey, hari agama inilah yang mereka dustakan. Okay. Ulama juga mengatakan sebab itulah antara punca utama manusia ini lalai pada hari kiamat juga adalah sebab kejahilan. Bila jahil, bila tak berilmu, mereka jadi orang yang tak bersyukur. Tak bersyukur tu ialah kufur. Kufur itu ialah tak taat perintah Allah. So mereka terpedaya. Mereka terpedaya dengan dunia ini, so mereka tak beramal soleh. Okey. Tak ada, bila jahil, tak ada kesedaran. Bila tak ada kesedaran, tak ada penghayatan, maka dia tak bersedia untuk beramal. Okey, sebab itulah kita ni biarlah mudah-mudahan Allah bimbing kita hidayah dan taufik untuk sentiasa duduk dalam majlis ilmu. Okey, tak kira online ke offline ke, okey, baca kitab ke, tadabbur Al-Quran terutamanya. Okey, usahakanlah setiap hari tadabbur Al-Quran. Untuk kita bertambah ilmu, supaya kita bertambah sedar. Kan Al-Quran ini apa tadi? Az-Zikru, kitab peringatan. Kitab peringatan yang membawa kita berita gembira dan berita yang menakutkan. Ancaman. Okey, Allah beri ancaman supaya kita takut. Bila kita takut, kita bersedia. Kita bersedia. Allahu Akbar. Okey, supaya kita ni, bila kita berilmu, nombor satu, kita tahu. Bila kita tahu, kita akan beringat. Okey, kita sedar, maka kita akan berbekal, kita akan bersedia. Allahu Akbar.
Okey, ayat 10 artinya bahawasanya setiap saat kita hidup di dunia ini sentiasa ada yang memelihara kita atau menjaga kita. So Allah ingatkan lagi, sebenarnya setiap saat kita diawasi. Oleh siapa? Oleh malaikat hafizin. Malaikat yang memelihara dan menjaga kita, mengawasi kita. Okey, Allah dah tentukan pekerjaan malaikat tu untuk memelihara dan menjaga kita. Okey, dan mereka ni pula sifatnya pula, Allahu Akbar. Apa sifatnya? Hifz. Menjaga. Kedua, mulia sehingga tak boleh dirasuah, tak boleh dibodek, sangat-sangat jujur, sangat-sangat amanah. Okey, penulis dan pencatat dan sangat-sangat mengetahui apa yang kita amalkan. Okey. Dekat ayat 11 tu, mereka adalah malaikat yang mulia, mereka bukan sembarang makhluk, malahan makhluk pilihan yang terdekat kepada Allah. Mereka itu telah ditugaskan oleh Allah untuk menjaga, underline tu highlight, menjaga, memelihara, mengawasi tingkah laku manusia dalam kehidupan. Jelaslah dalam urutan ayat ini bahawa malaikat yang mulia itu bukan satu saja melainkan banyak. Ayat 12, sehingga tidaklah kita ini pernah terlepas dari pengawasan dan penjagaan malaikat. Maka janganlah kita menyangka ketika kita sedang seorang diri, kita memang sepi seorang diri. Tak, kita ada malaikat yang di kiri kanan kita, ada makhluk yang selalu mengawasi kita, menjaga, moga-moga jangan sampai kita terjatuh. Allahu Akbar. Sedang di samping malaikat yang memelihara itu, ada pula makhluk yang selalu ingin agar kita jatuh masuk jurang kehinaan. Siapa itu? Syaitan. Itulah musuh kita. Underline tu. Itulah musuh kita, syaitan, iblis terkutuk. Malaikat tak nak bagi kita jatuh. Iblis nak bagi kita jatuh. Okay. So malaikat adalah makhluk kepercayaan Allah yang sangat dekat pada kita, lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Di samping itu ada pula malaikat penjaga yang banyak di sekitar kita, malaikat yang mulia-mulia. Sekali-kali tidaklah orang beriman akan merasa sepi dalam kehidupan ini. Allahu Akbar. So jangan sebut lagi lah mak sunyi. Sebenarnya ada malaikat yang jaga kita. Allahu Akbar. Okay. Innal abrara lafi na'im. Bermula daripada ayat 13 itu, okey, bermakna Allah mengasingkan. Okey, ada dua kelompok, okey, setelah dibangkitkan nanti, iaitu melalui kitab catatan amal itulah maka kita akan dibahagikan kepada al-abrar atau al-fujar. Wa yauzubillah min zalik. Okey, yang berbakti dan yang derhaka. Okey, muka surat 101. Apakah al-abrar? Al-abrar kita ertikan orang-orang yang banyak berbakti, berbuat jasa, meninggalkan kenangan-kenangan yang baik di dalam hidupnya, terutama kepada sesama hamba Allah. Allahu Akbar. Dia dah lama mati, tetapi amal ilmu yang diajarkan tu terus hidup. Allahu Akbar. Itulah orang yang panjang umur. Itulah orang yang benar-benar dikatakan panjang umur. Contoh, kita belajar kitab Riyadhus Salihin kan. Imam Nawawi rahimahullah. Dia dah lama meninggalkan kita, lebih 800 tahun. Tapi sampai hari ini ilmu kitabnya itu dibicarakan di seluruh dunia. Semua orang sebut nama dia Imam Nawawi rahimahullah. Allahu Akbar. Beruntungnya dia. Okey. So, ingat. Okey, kita ada malaikat mencatat. Dan kitab catatan itulah nanti yang mengasingkan dua kelompok manusia. Okey. Al-abrar ini benar-benar berada dalam lipah fi. Allah tak guna ala, Allah guna fi La fi na'im. Maknanya benar-benar tenggelam dalam nikmat. Okey, dalam nikmat. Kita dah minggu lepas cerita pasal Syekh Islam Ibn Taymiyah. Okey, menurut sebuah riwayat dibawakan oleh Ibnu Asakir dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar, muka surat 101 bahawa yang dimaksud dengan al-abrar ialah orang yang berkhidmat kepada sesamanya manusia, terutama kepada kedua ibu bapanya. Demikian juga yang memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak dan keturunannya. Okey. Hadis Nabi kan, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat. Kan? Dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat durhaka, siapa dia? Al-fujar. Yakni orang-orang yang sengaja melanggar segala apa yang ditentukan oleh Allah, tidak peduli akan nilai-nilai kebenaran. Dia buat dosa pun dia dah tak rasa bersalah dah. Dah tak rasa malu dah. Malah dia cerita sendiri. Okey, dia tu transgender lah, dia tu itulah. Dia tak malu mengaku. Okey, wa yauzubillah min zalik.
Sebab tu kita ada belajar dalam Riyadhus Shalihin kan. Pagi dia beriman, petang dia dah kufur. Ada tu petang dah bertaubat, pagi dah kufur balik. Wa'iyuzubillah min zalik. Itulah manusia. Okey, seterusnya siapakah al-fujar? Orang yang sengaja melanggar segala apa yang ditentukan oleh Allah, tidak peduli akan nilai-nilai kebenaran. Okey, al-fajr, waktu fajar. Fajar ni maknanya merobek. So kalau waktu fajar tu merobek kegelapan. Kan? So orang fajar ni ialah merobek, iaitu tidak mentaati segala perintah Allah. Okay. Mereka ni lafi apa? Lafi jahim. Lawan kepada lafi na'im. Okay. Sangat-sangat terhina. Masuk ke dalam api neraka. Tidaklah mereka berkuasa atau sanggup keluar lagi. Sehingga apabila dipanggil mereka dalam neraka itu, mereka akan sentiasa menjawab ada. Macam kita dulu waktu sekolah. Cikgu panggil ambil kedatangan. Saya cikgu. So orang dalam neraka tu nanti bighaibin wa ma hum anha bighaibin, ayat 16. Dia tak ada jawab absent dah. Dia jawab apa? Hadir. Tak boleh ghaib, tak boleh keluar langsung daripada api neraka. Maknanya tak boleh langsung dapat udara dah. Kecuali udara panas api neraka. Tak boleh. Okey. Artinya apabila mereka telah dimasukkan ke dalamnya, tidaklah mereka kuasa atau sanggup keluar lagi. Tak boleh. Mereka akan sentiasa berada dalam neraka itu. Ayat 17, dan tahukah engkau apakah hari pembalasan itu? Dan pertanyaan pertama ini diikuti lagi oleh pertanyaan kedua. Kemudian tahukah engkau apakah hari pembalasan itu? Diulang-ulangkan pertanyaan yang serupa sampai 2 kali untuk menarik perhatian betapa hebatnya, betapa besarnya hari itu. Okey? Dita'zim, ditafkhim. Pada hari yang tidaklah berkuasa satu diri terhadap diri yang lain. Betapa hebatnya hari itu? Allah kata, iaitu hari di mana tak ada seorang pun akan memikirkan orang lain kecuali dirinya sendiri, dan tak ada seorang pun boleh bantu orang lain, hatta ibu bapanya, hatta pasangannya, hatta anaknya sendiri. Semua orang tak mampu beri syafaat, tak mampu jadi peguam bela, tak mampu kecuali dengan izin Allah. Sebab satu-satunya yang berkuasa pada hari itu adalah Allah Al-Malik, yang kita baca dalam Fatihah, Maliki Yaumiddin. Okey. Maka muka surat 102, maka bapa tidaklah dapat menolong anaknya, anak tak dapat menolong ayah, isteri terhadap suami, suami terhadap isteri, guru terhadap murid, raja terhadap rakyat, dan seterusnya. Semuanya tidaklah ada kekuasaan akan menolong, akan membela atau mengadakan pertahanan. Masing-masing orang sibuk membela dirinya sendiri. Maka salahlah persangkaan orang yang merasa bahawa seorang guru tarikat, bukan saya sebut, ini dalam buku Hamka. Maknanya di zaman Hamka hidup lagi dah ada kumpulan yang syirik. Yang kata guru tarikat atau guru tasawufnya boleh menolong muridnya pada hari kiamat. Atau seorang kiai dalam menolong santrinya. Maknanya kiai pesantren tu boleh tolong santrinya, murid dia. Semua orang akan terlepas dari kengerian hari itu hanyalah kerana amal dan jasanya sendiri. So masing-masing akan selamat bergantung pada amalan masing-masing. So kalau kita tengok buku ni, maksudnya di zaman ini lagi Hamka sudah mengetahui bahawa wujudnya tak masuk kepada orang yang dikatakan tu wali Allah lah, kan? Okey, tak masuk pada tok guru. Itu salah, salah. Okay, ayat 19, dan segala urusan pada hari itu adalah dalam kekuasaan Allah semata-mata. Ni bukan semua, ada segelintir. Okey. Artinya, mahkamah ilahilah yang berdiri dan berlakulah pertimbangan hukum Allah yang maha adil. Tidak akan ada penganiayaan hukum sebab Allah yang Maha Kuasa tiadalah berkepentingan untuk dirinya sendiri untuk melakukan kezaliman, dan semua makhluk adalah sama di sisi Allah. Yang mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Okay? So, Allahu Akbar. Pentingnya kita bersiap sedia dengan bekalan masing-masing. Hanya amalan kita je menjadi bekal kita yang boleh bantu kita seawal daripada dalam kubur sampailah ke hari kiamat. Okay?
So, apa yang kita belajar yang paling penting? Satu, benarnya hari kiamat. Dua, Allah itu Al-Karim, begitu pemurahnya Allah. Okey, begitu pemurahnya Allah yang memberi kita daripada penciptaan kita. Okey, Allah cipta kita dengan seimbang. Kalau surah Al-Fitar ni Allah ceritakan detail. Maksudnya Allah yang detailkan rupa bentuk kita, kesempurnaan kita. Kemudian apa yang kita belajar lagi dalam surah ni ialah Allah kata ada malaikat yang akan sentiasa mencatat setiap amal perbuatan kita. So kita kena berjaga-jaga. Adakah Allah tak tahu apa yang kita nak buat sampai ada malaikat yang kena rekod? Kan Allah dah tahu dia tu syurga ke neraka masa dia umur 4 bulan dalam rahim mak dia. Kenapa Allah still adakan kita amalan? Ha. So Allah memang dah tahu dah betapa luasnya ilmu Allah, Allah Al-Alim. Allah dah tahu apakah ending hamba tu. Tapi Allah nak tunjukkan pada kita, Allah beritahu kita bahawa ada malaikat mencatat. Allah nak beritahu betapa adilnya Allah. Dan bila ada pilihan, itulah yang akan dipertanggungjawabkan. Bila Allah dah beritahu dalam kitab Al-Quran tentang pilihan-pilihan yang kita kena buat, macam mana nak memilih, bila pilih ni dapat apa, bila pilih ni apa akan jadi, itulah yang akan dipertanggungjawabkan. Okay, bukan sekadar, alah kalau dah memang neraka juga. Tak. Belajarlah. Sebab jahil lah maka manusia tak tahu, bila tak tahu tak sedar, bila tak sedar tak bersedia, tak menghayati Al-Quran. Yang keempat, apa yang kita belajar lagi ialah tentang nikmat. Nikmat-nikmat daripada Allah Al-Karim. Sungguh Allah beritahu kita siapakah yang dapat nikmat itu di dunia di akhirat ialah Al-Abrar. Okey? Mereka yang mendapat nikmat di dunia dan di akhirat. Tenggelam, lafi. Lafi. Allah tak letak ala. Allah letak lafi. Maknanya semuanya mereka di dalam nikmat. Okey? Dan kita belajar juga mereka yang kufur nikmat ataupun istidraj ialah al-fujjar. Al-fujjar. Okey? Dan paling penting yang kita belajar juga dalam surah ini ialah Allah nak beritahu Allah satu-satunya yang berkuasa pada yaumuddin. Segala keputusan, selamat ke, binasa ke, nikmat ke, azab, siapa yang tentukan? Allah pada hari itu. Okey, kalau kita tengok ayat terakhir surah Al-Infitar ialah ayat ke-19. Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amr. Amr tu segala perintah yang paling berkuasa pada hari itu. Yauma idzil lillah, hanya di tangan Allah. Okey, so secara rumusannya, okey, kalau saya dah keluar cara tapping tu maknanya apa? Memang dah penutup kan? Okay, so pesan moral surah Al-Infitar, surah ke-82 ini ialah, apakah tema utama surah? Iaitu pada ayat 5 tentang catatan amal manusia yang kita akan tahu apa yang kat dunia kita buat, apa yang kita tunda, apa yang kita lalai, apa yang kita lambat-lambatkan, apa yang memang kita dah bekal siap-siap, banyak bersedekah, banyak berinfak, tu semua tu. Itulah tema utama surah ini. Mengingatkan kita supaya bersiap sedia berbekal. Okey? Dan untuk kita ingat sebagai tema utama ini, sebab tu Allah beritahu kita tentang malaikat pencatat amal yang mulia, yang amanah. Okey? Kemudian Allah beritahu Allah muliakan manusia, Allah Al-Karim, kan? Allah bagi kita akal fikiran. Tetapi manusia yang mendustakan nikmat-nikmat Allah itu, okey? Dan hujung ayat surah ini ialah Allah satu-satunya penguasa hari akhirat. So, apa dengan yang kita tahu ni tentang tema dan tentang isi kandungan surah Al-Fitar ni, maka aplikasinya kita kenalah berdoa. Berdoa apa yang kita kena minta? Memohon agar catatan amal kita dibaguskan selagi kita hidup kat dunia ni. Sebab kita tak nak jadi golongan yang menyesal. Menyesal kat dunia boleh ampun lagi. Kalau dah menyesal masuk kubur, dah tak boleh buat apa. Kita tak akan boleh dikembalikan ke dunia. So, ringkasan tadaburnya ialah, okey, kandungan surah Al-Fitar, okey, kita harap sangat kita faham. Nombor satu apa tadi? Malaikat yang mencatat amal kita ni sangat mulia dan sangat amanah.
Mereka sangat jaga amalan kita ni, okey, sampai hari kiamat. Allah muliakan manusia, okey, Allah Al-Karim, Allah muliakan penciptaan kita. Okey. Ketiga, manusia mendustakan hari kiamat. Itu sebabnya dia terpedaya dengan dunia, kemewahan. Dan Allah penguasa hari pembalasan. Okey, so tindakan kita, aksi kita, apa yang kita kena buat, apa yang kita kena plan. Okey, kita kena plan, okey, banyakkan ilmu tentang malaikat supaya kita gerun. Tadi tu GUA dan surah Al-Baqarah, G, malaikat juga termasuk dalam perkara gaib. Okey. Bandingkan manusia dan makhluk lainnya. Bandingkan betapa kita ni, kan Allah kata At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Betapa kita ni lah makhluk yang paling terbaik. Okey. Siapakah pendusta hari akhirat? Mereka yang mendustakan hari kiamat, maka mereka tak beramal. Okey. So bayangkan dua kelompok manusia saat kiamat, iaitu al-abrar dan al-fujar. Okey. Kemudian bila kita dah buat plan tu, kita evaluate, kita muhasabah diri kita. Okey, pastikan nikmat-nikmat yang kita dapat kat dunia ni mudah-mudahan muraqabatullah, semakin mendekatkan kita kepada Allah, bukan jadi orang yang istidraj. Okey, evaluasi ketika bercermin, muhasabah. Cermin diri kita. Okey, adakah aku dah gunakan nikmat yang aku ada? Masa, tenaga, harta, ilmu. Okey, aku dah gunakan belum untuk persiapan ataupun sebagai bekal yang akan, kalau kita buat kat dunia ni, kita bersiap sedia, maka dia akan menjadi catatan amal yang malaikat catat, yang mana nanti akan memberatkan timbangan kebaikan kita, insya-Allah. So apakah doanya? Okey, sama-samalah kita bermohon. Okay, tema surah adalah berbekallah amalan dengan sebaik-baik, semaksimalnya, supaya kita tidak berandai-andai di hari kiamat nanti. Contoh, kenapa kita tak qiyamul lail, kita tak panjangkan. Kenapa kita tak tunggu sampai subuh, kita beristighfar sampai ke waktu subuh, contoh. Jadi doanya ialah sebagai penutup surah ini, Ya Allah, bersihkanlah aku dari kekufuran dan keimanan yang sebenar-benarnya. Okey, supaya kita sedar atas segala nikmat yang kita ada ni, mudah-mudahan membawakan kita lebih dekat kepada Allah, mentaati perintah Allah, sebab wal amru yauma idzil lillah. Penutup surah Al-Infitar ini, pada hari itu keselamatan, kebinasaan adalah dalam kekuasaan Allah semata-mata. Sebab itu, selepas surah Al-Infitar adalah surah Al-Mutaffifin. Allah nak tunjuk bagaimana orang yang binasa di hari kiamat kerana celakanya mereka itu adalah kerana curang dengan hak-hak Allah. Wailul lil mutaffifin. Wail adalah celaka. So insya-Allah kita akan masuk surah Al-Mutaffifin. Okey, sebab Allah yang paling berkuasa selamat ke binasa orang tu di hari kiamat. Dan Al-Mutaffifin, Allah nak tunjuk bagaimanakah mereka yang telah curang pada hak-hak Allah. Mereka akan dibinasakan pada hari kiamat, juga tentang hari akhirat. Insya-Allah kita akan jumpa di kelas yang akan datang, insya-Allah. Okey, ada soalan? So tamatlah kita surah Al-Infitar, surah ke-82. Alhamdulillah. Dia tak ada apa-apa. Okay, terima kasih Kak Norsia, Kak Z, Kak Darima, Kak Salimah. Dah tengok semua ni. Kak Saripah, Kak Darima dah. Kak Zaitun Zainal, Kak Norsia Nurdin, Liza. Okey, Alhamdulillah. Kak Ruslina, Ayu. Okey, Alhamdulillah dapat bersama. Waalaikumsalam. Saya minta maaf, saya selalu lupa nak jawab salam. Okey, terima kasih dapat bersama pagi ni. Okey, dekat Meet Mak Kia. Siapa lagi? Sekejap ya, saya boleh tengok.
Okey, Salina, Cik Asna, Kak Zaitun Ma'ruf, Fiza, Ros, Sarah. Okey, dapat bersama di Google Meet. Alhamdulillah. Okey, mudah-mudahan kita dapat sesuatu, belajar sesuatu. Semoga dengan ilmu ini kita lebih menghayati dan sedar untuk berbekal, insya-Allah. Aku liqauli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim. Jumpa lagi insya-Allah.